Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Nawaitu ta'ala wa ta'lim wa tazakwa tazki wa nafal hasana tamassuki bi kitabillah sunnah rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 20 ni, baris kelima daripada atas. Surat 20 ni tak? Usalli. Dan adalah rawatib itu terbahagi ia atas dua bahagi. Dan rawatib itu terbahagi ia rawatib atas dua bahagi. Sunat rawatib itu terbahagi ia atas dua bahagi. Yang pertama rawatib muakkad. Yang pertama rawatib muakkad. Muakkad maknanya yang disungguhkan. Kerana Nabi kita sangat bersungguh mengerjakannya dan tak pernah tinggal. Dan iaitu rawatib muakkad. Sunat rawatib muakkad 2 rakaat. Yang pertamanya 2 rakaat dahulu daripada subuh, 2 rakaat sebelum daripada subuh. Orang panggil semaya sunat fajar pun boleh. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Maksudnya 2 rakaat, yakni sembahyang sunat fajar, sembahyang sunat subuh, makna sebelum subuh tu lebih baik daripada dunia dan isinya. Bapa? Kerana dunia itu fana. Kerana dunia fana, nikmat kesedapan dunia pun tak sunyi daripada susah payah juga. Dan nikmat dunia pula tak kekal. Kalau dapat nikmat pun tak kekal. Beza dengan pahala sunat subuh, makna balasan akhirat yang akan berkekalan dan tiada padanya kepenatan. Dan akan dapat nikmat yang berkekalan. Nikmat yang berkekalan. Dan Nabi sangat memberatkan, sangat menitik beratkan semaya sunat fajar ini. Kerana ada hadis muttafaq alaih daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat lam yakunin nabiy sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda minhu ta'ahudan ala raka'atil fajri. Maknanya tak adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam atas suatu daripada yakni sembahyang sunat hak lebih Nabi perhatikan, Nabi buat daripada 2 rakaat sembahyang sunat fajar. Maknanya dari banyak-banyak sembahyang sunat ni Nabi sangat-sangat bagi perhatian. Sembahyang sunat lain Nabi buat juga. Banyak juga Nabi tak tinggal juga. Mai witir dan sebagainya, tapi hak ayatnya sembahyang sunat fajar ni mendapat perhatian khusus daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan 2 rakaat dahulu daripada zuhur dan 2 rakaat sebelum daripada zuhur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafaza ala arba'ati raka'atin qabla zuhri wa arba'in ba'daha haramallahu ta'ala 'alan nar.
Maksudnya siapa yang melihara bagi 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka Allah Ta'ala akan mengharamkan dirinya daripada api neraka. Akan mengharamkan diri orang semaya itu daripada api neraka. Ini menunjukkan bahawa segala rakaat itu menyebabkan tertegah, mengerjakan sesuatu yang menjadi sebab bagi masuk neraka. Dan 2 rakaat kemudian daripada zuhur. Dan bermula sembahyang Jumaat demikian juga seperti zuhur. Sembahyang Jumaat serupa kaedah sembahyang zuhur lah. Ya. Sebagaimana sembahyang zuhur ada sembahyang rawatib sebelumnya dan selepasnya, begitu juga sembahyang Jumaat tu ia mengambil tempat zuhur lah. Dan 2 rakaat kemudian daripada maghrib. 2 rakaat kemudian daripada maghrib. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla raka'ataini ba'da al-maghribi qabla an yatakallama rufi'a salatu fi 'aliyyin." Barang siapa sembahyang 2 rakaat selepas daripada fardu maghrib, sebelum dia kecek, dia sembahyang 2 rakaat tu, dia angkatkan di kalangan orang Iliyin. Iliyin tempat tinggi. Dia ditulis sebagai orang yang amal soleh. Dan dua rakaat kemudian daripada Isyak. Jadi capur-capur iaitu 10 rakaat. 10 rakaat apa? Orang panggil sunat rawatib yang muakkad. 10 rakaat. Habis. Dan keduanya, dia bagi 2 tadi dah. Pertama, hak sunat hak muakkad. Yang kedua, hak ghairu muakkad. Dan keduanya sunat rawatib ghairu muakkad. Ghairu muakkad maknanya rawatib yang tidak diberatkan untuk mengerjakannya, nisbah nak banding dengan hak tadi. Mungkin kata tidak mana nisbah nak banding hak 10 rakaat hak tadi. Hak sebut tadi sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur. Lepas maghrib, lepas isyak, sebelum pada tu, hak ni kurang sikit. Apa dia? Iaitu 12 rakaat. 2 rakaat dahulu daripada zuhur. Tadi kata ada dah 2 rakaat sebelum zuhur. Jadi 4 lah. 2 rakaat sebelum zuhur tu ada 2 rakaat yang muakkad, 2 rakaat yang ghairu muakkad. Dan 2 rakaat kemudian pada keduanya, daripada zuhur. Pada zuhur tu ada 2 rakaat muakkad, 2 rakaat ghairu muakkad. Tapi waktu terbaiknya kita buat 2-2. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur. Supaya kita dapat kelebihan disebut dalam hadis tadi. Dan 2 rakaat kemudian daripada kedua. Dan 4 rakaat dahulu daripada asar. 2 rakaat sebelum daripada asar. Kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu imra'an shalla qabla asri arba'an. Yang maksud semoga Allah Taala merahmati seorang yang mengerjakan sembahyang sunat 4 rakaat sebelum fardu asar. Dan 2 rakaat dahulu daripada maghrib, 2 rakaat sebelum daripada maghrib, dan 2 rakaat dahulu daripada isyak, 2 rakaat sebelum daripada isyak. Habis. Maka dinamakan sunat yang muakkad dan ghairu muakkad sekaliannya. Semua sebut tadi sama ada hak muakkad ataupun ghairu muakkad, sekaliannya orang panggil rawatib. Dan tawabi' ni mana yang menyusuli, yang mengikuti bagi fardu. Ia reka dengan fardu.
Nak menampung kecedera dalam semaya fardu kita buat, boleh jadi kita semaya tu ada hak tak khusyuk, ada hak tidak sempurna, maka nak cover dengan semaya sunat rawatib ni lah. Maka wajib maka wajib disebutkan rawatib yang ada qabliyah dan yang ba'diyah itu. Sebut sini maknanya kalau di sebuah niat mana dalam hatilah. Ataupun sebut dengan mulut tu sunat. Habis kita sebut kita kecek bab niat, maknanya tepatnya dalam hati. Jadi wajib kita tentukan, kita sebut, kita niat dalam hati rawatib yang ada qabliyah dan yang ba'diyah itu. Disebut akan qabliyah dan ba'diyah. Hak biasanya ada qabliyah ba'diyah tu, kalau qabliyah sebelum tu sebutlah qabliyah, kalau ba'diyah tu sebutlah ba'diyah. Niatlah ba'diyah. Dan yang tiada ba'diyah disebut akan qabliyah. Gitu ke ahli kitab? Dan yang tiada ba'diyah la'alla shawab, tiada disebut akan ba'diyah, bukan disebut akan qabliyah. Hak tak ada ba'diyah tiada disebut akan qabliyah. Hak tak ada ba'diyah asal ke. Mu tak ada dah hak ba'diyah sepah dia tu tak payah sebut dah qabliyah tu. Memang tak ada dah. Dah tak sebut dah. Macam subuh, kita tak kata dah semaya sunat fajar tu sebelum subuh tu tak niat ada qabliyah. Kalau tak ada ba'diyah, mungkin jatuh gugur, jatuh situ tu, maknanya hak tiada ba'diyah bukan disebut tu tiada, jatuh tu tiada disebut akan qabliyah. Seperti dikatanya, ni nama dia. Kita sebut padahal tak sebut tak ada situ, jatuh tu, jatuh. Apa nama dalam kitab tu jatuh, cetakan tu. Seperti dikatanya usolli sunnatas subhi raq'ataini lillahi ta'ala, tak sebut qabliyah. Apa? Sebab tak ada ba'diyah. Usolli sunnatas subhi raq'ataini lillahi ta'ala. Apa tak? Atau kalau tak ada ba'diyah ni, usolli sunnatal asri raq'ataini lillahi ta'ala. Tak sebutlah qabliyahnya. Dan pada zuhur, takdir tu, dan pada rawatib zuhur lah, semaya sunat rawatib zuhur atau rawatib maghrib atau isyak. Deh, okey, semaya zuhur, mai maghrib, mai isyak tu. Dan pada zuhur, pada rawatib, dan rawatib pada zuhur atau rawatib maghrib atau rawatib isyak. Beza apa ni? Zuhur ada qabliyah, ada ba'diyah. Maghrib ada qabliyah, ada ba'diyah. Isyak ada qabliyah, ada ba'diyah. Adapun asar dengan subuh tak ada ba'diyah, tak ada selepas dia, maka tak sebut qabliyah. Adapun pada zuhur maknanya rawatib zuhur, rawatib maghrib dan rawatib isyak, usalli sunnataz zuhril qabliyata, sebut. Sebab ada ba'diyah. Usalli sunnataz zuhri qabliyatan lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat zuhur qabliyah, awal. Sebelum lillahi ta'ala. Atau kalau nak mayat lepas pada zuhur tu, usalli sunnataz zuhri ba'diyah lillahi ta'ala. Tu. Ini sebutlah. Hak dalam hati tu. Hak mulut tu mudah ingat. Mudah memudahkan hati sunat. Adapun nak semaya ni kena ta'yin lalu, qabliyah ataupun ba'diyah. Bagi semaya sunat zuhur, maghrib dan isyak. Kenapa? Sebab ia ada qabliyah, ada ba'diyah.
Adapun sembahyang sunat rawatib subuh dan asar tak apa tak sebut qabliyah pun. Tak sebut qabliyah apa memang tak ada ba'diyah dah. Sebut qabliyah ni sebab ada ba'diyah. Nampak tak? Maka kiaskan pada maghrib dan isyak. Ia bagi contoh zuhur saja. Okey kata nak ajak sesar. Kias dirilah kata. Usalli sunnata maghribi qabliyah lillahi ta'ala. Kalau isyak kan usalli sunnata isyak qabliyata lillahi ta'ala. Kalau ba'diyah dan setengah daripada sunat yang muakkad, sunat yang sangat dituntut, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam, dikerjakan dan dikekalkan mengerjakan dia. Apa dia? Sembahyang witir. Sembahyang witrun. Sembahyang witir. Jadi sunat witir ni sunat muakkad yang sangat-sangat dituntut di sisi imam, di sisi tiga mazhab, Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad. Patut Imam Abu Hanifah lagu mana? Wajib. Imam Abu Hanifah wajib. Mayoritas ni wajib. Tapi wajib dia pun tak serupa dengan sembahyang 5 waktu ni. Sebab sembahyang 5 waktu subuh, zuhur, maghrib, asar, isyak ni ia panggil fardu. Witir ni wajib. Kalau tak buat dasar. Tapi lain, beza fardu dengan wajib lain. Dari sudut usul fiqh yang lain, dari sudut dalil dia tu. Dalil hak fardu ni dalil yang qat'i tu. Tapi tetap wajib besarlah. Ada pun mazhab kita Syafi'i wajib fardu serupa dah. Kecuali masalah apa dia? Masalah haji. Haji ke? Wajib haji. Kalau tinggal wajib haji, adakah tak sah haji? Sah tak? Kena bayar dam tak? Tinggal wajib haji tu. Ya beza wajib dengan rukun haji tu lain tak? Itu masalah tu saja. Masalah lain sembahyang ke serupa yang masuk wajib fardu dalam mazhab kita. Ada pun mazhab Abu Hanifah yang beza wajib dengan fardu. Dan witir ni masuk pada wajib. Biarlah kita nak kata cara mazhab kita mana sunat muakkad. Nak ceritanya apa dia? Nak ayatnya besarnya. Besarnya maya witir tu. Siapa mazhab Abu Hanifah wajib dah. Ada. Jadi semaya witir ni ulama kata perlu jadikan amalan. Dan perlu jadi amalan mereka yang disebut sebagai ahlul Quran. Kerana apa? Kerana ada hadis riwayat daripada Sunan Abi Daud an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ahlal Quran, wahai ahli Quran, autiru, witirlah, semaya witirlah, fa innallaha watrun yuhibbul witra, sungguhnya Allah Taala ganjil mana witir esok dan menyukai akan ganjil. Dan banyak lagi hadis berkenaan dengan fadilat sembahyang witir, antaranya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-witru haqqun faman lam yutir falaisa minna. Maknanya witir ni hak. Siapa yang tidak witir maka bukan di kalangan kami. Mana gapo dia tak ada, bukanlah kalangan kami. Maknanya tidak mengikut petunjuk Nabi. Maka jadilah orang yang sangat rugi. Tapi taklah jadi haram bagi kita jadi sunat muakkad. Sunat ni kalau buat boleh pahala, kalau tak buat tak dasar. Dalam mazhab kita dia sunat. Ini menunjukkan kepada perintah memberatkan melakukan hinggalah
Jika meninggalkan boleh jadi sebab jauh daripada ingat dan kasih akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya apabila kita buat semua, insya-Allah membuat kita lebih dekat dan kasih akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana amalan ini tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebanyak-banyak sembahyang witir itu 11 rakaat. Dan sekurang-kurangnya 1 rakaat. Tetapi sayugianya, jangan dikerjakan dia witir ini 1 rakaat juga. Oklah. Bapa? Kerana khilaful aula, menyalahi yang utama. Kalau kita buat 1 rakaat ya, maknanya menyalahi khilaf aula ni apa dia? Dia tidak makruh. Dia antara haruh dengan makruh, dia tengah-tengah gitu. Mana kalau kita buat 3 tu lebih baik. Tapi buat 1 rakaat boleh pahala juga. Tapi menyalahi yang utama. Dan tiada mengapa ia simpankan sekurang-kurang akmalnya, sekurang-kurang sempurnanya 3 rakaat. 3 rakaat. 3 rakaat. Dibaca ayatnya pada rakaat yang pertama, kemudian daripada Fatihah baca Sabbihisma, surah Al-A'la. Ini ada hadis lah. Ada hadis lagu. Dan pada rakaat yang keduanya, kemudian pada Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun. Dan pada rakaat yang ketiga, kemudian daripada Fatihah Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Bukan baca Qul huwallahu ahad saja. Amun baca Sabbihisma, mana Qul ya ayyuh, tidak. Nak ayatnya itu mudah faham lah. Kita sebut nama surah, bukan tak tahu mana Sabbihisma surah Al-A'la, surah Al-Kafir, surah Al-Ikhlas. Semudah kita faham. Tapi bukan maknanya baca kat tu je Qul huwallahu ahad, Allahu akbar, tidak. Baca kabeh lah. Demikian lafaz niatnya. Niat witir tu usalli sunnatal witri raka'ataini lillahi ta'ala. Dan pada lafaz di niat yang serakaat itu, kalau maya serakaat, demikian bunyinya usalli sunnatal witri raka'atan lillahi ta'ala. Qala muallif rahimahullah. Dan setengah daripada sembahyang sunat yang muakkad, sembahyang sunat yang sangat dituntut, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunat yang muakkad pada duha, iaitu orang panggil solat duha. Sunat yang muakkad pada duha, makna pada waktu duha, iaitu sembahyang sunat duha. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafaza ala syaf'atid duha ghufirat lahu zunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahri. Maksudnya barang siapa memeliharakan, makna memeliharakan maknanya mengekalkan, menyungguhkan, kekal dan sungguh, istiqamah dan sungguh buat atas 2 rakaat duha, diampun baginya, bagi orang yang melaksanakan tu, segala dosanya. Segala dosa, maksud segala dosa sini maknanya segala dosa-dosa yang kecil. Kenapa gitu? Sebab dosa besar lagu mana? Dosa besar tak dapat tidak, kita kena bertaubat. Kita kena bertaubat.
Dia kata baru bunuh orang dah apa tu semaya duha apa habis dosa. Itu ropok curi dah. Lepas tu kita maya duha dah. Kita tinggal semaya kita subuh tak maya. Tak apa kita maya duha. Apa? Oh mungkin semaya duha habis dosa. Banyak mana buih dia laut habis. Pas maya subuh tak ada pun habis dah dosa. Tidak tengok sipir gitu. Mana dosa kecil. Ada pun semua dosa yang perlu kita qada. Sebelum kena taubat, dosa besar kita kena taubat. Kita kena taubat, syaratnya kena menyesal. Lepas tu kita kena tak buat dah benda salah tu. Lepas tu kita kena berazam tak akan buat. Lepas tu hak perlu qada, kita kena qada. Hak perlu kena bayar ke Tuhan, kita bayar Tuhan, kifiriyah ke kafarah ke zakat ke pada buatan. Hak ke manusia, kita kena bayar ke manusia. Kita minta maaf manusia. Tak sudah waktu taubat. Ini masuk sini, hapuskan dosa banyak ni maknanya dosa-dosa yang kecil. Bukan kata Tuhan tak mampu, tak boleh nak mampu dosa besar, tidak. Yang sipir yang begitu berdasarkan merujuk kepada pedoman-pedoman daripada hadis-hadis yang lain. Panduan-panduan lain menunjukkan yang dimaksud ke sini adalah dosa kecil. Dan jika ada dosa itu seumpama buih di laut. Buih di laut ni mana apa? Pada banyaknya dosa yang diampun baginya oleh Allah Ta'ala. Tapi dosa kecil pun kalau israr, buat sama jadi besar juga. Dosa kecil kalau kita pandai betul kecil, jadi besar juga. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpagi-pagi atas tiap-tiap segala sendi daripada seseorang kamu. Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun. Arah dia mata dia, fa kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'anil munkar sadaqah wa yujzi'u min zalika rak'atan yarka'uhuma min ad-duha. Maksudnya dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpagi-pagi atas tiap-tiap segala sendi daripada seorang kamu berkehendak kepada sedekah. Berkehendak kepada sedekah. Maknanya berkehendak maknanya kerana mensyukuri nikmat daripada Tuhan yang menjadikan dan membentuk akan tubuh. Jadi perlu sedekah. Bayar cukai. Kata bayar cukai sendi kata. Sehingga orang tua tu panggil bayar cukai seni. Yang dia buat menyatakan sedekah. Ambil kata orang tua, ada orang tebuk kata. Ada orang tanya, ada bayar gapo tak bayar cukai sendi? Kita bukan perio tu. Ada orang tanya, kita kata tak tahu kan. Ya kadang-kadang bahasa ya. Tu ada orang kata semaya sunat bayar cukai sendi. Ada jumpa hadis ni bawa pengat ni lah. Ni lah. Macam itu halah. Kita nak syukur nikmat sendi kita, ada berapa beratus sendi kita ni. Tapi kita syukur, berarti tambah rezeki. Itu hal ni. Sebab apabila kita bersyukur, Tuhan akan tambah. Sebab syukur ni akan mengikat hak kita ada dah tak lucu. Sebab kita ada dah tak lucu, hak tak ada lagi Tuhan tambah lagi. Tak. Maka tiap-tiap tasbih sedekah, tiap-tiap tahlil sedekah, tiap-tiap takbir sedekah, dan menyuruh dengan ma'ruf sedekah juga, dan tegah daripada munkar sedekah, dan madai demikian 2 rakaat, madai yang demikian 2 rakaat yang disembahyang keduanya daripada sunat duha. Dan sedekah ni apa dia? Sedekah-dekahnya antara padilatnya menolakkan bala.
Sedekah dia boleh menolak akan pahala. Dan kita zikir tu sedekah. Kita sembahyang duha tu merangkumi apa? Qala muallif rahimahullah, maka adalah sekurang-kurangnya sekurang-kurang rakaat namanya duha tu, 2 rakaat. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasi. Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam, telah mewasiatkan kepada aku kasih aku, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat pada dia bisalasin siyami salasati ayyami min kulli syahrin, dengan berpuasa 3 hari setiap bulan. Wa raq'atai duha, dan sembahyang melaksanakan 2 sembahyang 2 rakaat duha. Wa an utira qabla an anam, dan maya witir sebelum tidur, jangan tinggal. Maka ala sekurang-kurangnya 2 rakaat maya duha ni, 2 rakaat. Demikian lafaz niatnya, niat maya duha ni, usalli sunnata duha raq'ataini lillahi ta'ala, sahaja aku semaya sunat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dan sebanyak-banyak rakaat semaya sunat duha 8 rakaat. Kata kil, ada setengah pendapat yang kurang kuatlah banding hak pertama ni, 12 rakaat. Dan waktunya waktu duha kemudian daripada naik matahari segala. Waktu duha kemudian daripada naik matahari segala. Dia adalah pengiraannya dalam falak lah. Tapi kita mudah lah. Ada jadual, ada apa nama takwin, ada siap belakang tu. Dia ada pengiraan ialah ini campur dengan maya apa nama suruk apa semua tu. Dan yang afdalnya serubuk hari, 1/4 hari, dibacakan surah kemudian daripada Fatihah pada rakaat yang pertama baca wasyamsi waduhaha, dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah wadduha wallaili iza sajah. Tapi disebut dalam kitab Sabilal Muhtadi, yang mana naqal daripada Syekh Ramli dalam kitab Nihayah, disunat baca dalam 2 rakaat duha itu surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Habis. Qala muallif rahimahullah, dan sunat memelihara sunat Isra' 2 rakaat, 2 rakaat. Setengah ulama ia kata serupa je Isra' dengan duha. Setengah ulama kata beza, Isra' dulu baru duha. Ada tikah. Dan sunat memeliharakan sunat Isra' 2 rakaat, waktunya naik matahari sekira-kira lepas waktu karahiyah, habis waktu tahrim sembahyang, tu masuk waktu Isra'. Kalau nak yakin betul, ya kena pandai palak lah. Bawa pun tak kerti juga. Jadi mudah-mudah kak tengok jadi wasiat ada lah. Tapi kalau nak mengaji juga pasal jadi waktu sembahyang ni, boleh mari je madrasah kita ni sehari satu mengaji falak ni. Mengaji falak.
Tengok dia duduk luar tengah panas jodoh tu ngaji falak tu. Bukan nak igap benda tu. Dia tengok dah satu dia luar mana tu. Dia ngaji dia praktikal tu. Tak mengaji juga tak apa pandai mana. Ikut tak apa. Setakat boleh kita ambil. Gitulah ngaji dak. Dan sunat meliharakan sunat Isra' 2 rakaat waktunya naik matahari sekira-kira lepas waktu karahiyah. Dan lafaz niatnya usalli sunnatal isyraqi raka'ataini lillahi ta'ala. Aku sembahyang sunat Isra' 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dan dibaca ayatnya qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Dan demikian lagi sunat memeliharakan awabin. Sunat awabin ni semaya antara maghrib dan isyak. Tak banyak, 20 rakaat je. Dan lagi sunat memeliharakan awabin. Sunat awabin iaitu 20 rakaat. Sekurang-kurangnya 2 rakaat. Tak 20, kurang-kurang 2 rakaat. Dan waktu bila? Dan waktunya waktu awabin antara maghrib dan isyak. Jadi waktu maghrib dan isyak ni, ini kira kita ni menghidupkan malam dah ni. Menghidupkan malam dah dengan ibadah. Lepas tu rugilah tak semaya bakat duduk sini belakang, bakat duduk naduh kitab belakang. Baik semaya 20 rakaat. Adapun duduk pada tempat belajar ilmu dan nasihat itu lebih afdal daripada semaya sunat. Bila-bila lagi kita mengaji bab semaya pula. Kerana tiap-tiap ibadat itu berhajat kepada ilmu. Dan ilmu itu tak dapat tidak melainkan dengan cara mengaji. Lepas tu kita boleh sampai pun pada orang lain. Orang lain boleh beramal pula. Jadi itulah kita tak apalah kita tak semaya sunat banyak, tak baca Quran, tak zikir apa ni. Ni kira ni majlis zikir dah ni. Halaqah zikir bercara pasal hukum hakam ni adalah termasuk daripada majlis zikir. Majlis tentang hukum hakam Allah Taala. Demikian lafaz niatnya usalli sunnatal awabina raka'ataini lillahi ta'ala. Aku semaya sunat awabin 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Wallahu Ta'ala. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa Rabbi zidna ilma wa wasi' lana rizqana wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi hasan waj'al wajhi fi dunya qurra ya kasirun ya hasan fi aqaid wa la sabila wa laqal hamdu lak alhamdulillah.